السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وفقنا لهذا العمل الصالح المبارك، وفي هذا الصباح المبارك، وفي هذا الشهر من أشهر الحرم. الحمد لله الذي جعلنا أمة واحدة نعبد الله وحده لا شريك له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخي الفاضل سماحة المفتي دكتور Asri Zainul Abidin, Bapak Abang Salahuddin, yang lama saya tidak berjumpa selaku ketua pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, pimpinan daripada Perlis yang saya kurang jelas baik siapa yang datang daripada pimpinan-pimpinan semua yang saya hormati, juga imam-imam dan khatib. Kata Pak kami apa yang khatib dan bilal, sini apa istilah saya tak tahu mana, jawatan kuasa semua masjid-masjid dalam Perlis khusus. Yang saya mulai, alhamdulillah. Pertama kali terima kasih kepada pihak Tuanku Raja Perlis dan juga Raja Muda yang mana memberi kehormatan kepada saya untuk saya datang memberi saham sedikit sebanyak dalam memenuhi ruang multaqa Tuanku Raja Perlis pada hari ini. Alhamdulillah, saya bawa tajuk dalam bahasa saya di Petani, peranan masjid dalam melahirkan walak di antara sultan dan rakyat. Kerana kita dapat faham daripada sejarah pelaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ajaran Allah dari Al-Quran Al-Karim, bermulanya dalam bentuk sebuah masyarakat di bawah pimpinan Islam sewaktu Rasulullah SAW berada di Al-Madinatil Munawwarah. Begitu. Sebelum itu Nabi 13 tahun berada dalam suasana rakyat jelata kepada kerajaan Quraisy Mekah yang tidak direstui segala gerak-gerik Nabi setelah dibangkit menjadi Rasul itu oleh kerajaan Quraisy Mekah. Tetapi Nabi juga sabar dengan keadaan mereka tidak faham, tidak restui, menentangnya, mencabarnya, sehingga 13 tahun Nabi itu bersabar dengan keadaan demikian menurut hikmat yang Allah Ta'ala lebih tahu
apakah hikmat padahal Allah Ta'ala kalau dia tahu kata Madinah orang sambut gak pergi dah awal-awal lah kepada Madinah, tapi dia duduk sabar 13 tahun dengan keadaan susah sebagai negeri tumpah darah dia sallallahu alaihi wasallam dan negeri yang ada padanya Kaabah sebagai Baitullahil Haram. Dengan sebab itu, maka apabila sampai pada peringkat yang sudah kalau duduk lagi pada adat katanya mereka akan buat kacau sampai Nabi itu mungkin mati sallallahu alaihi wasallam, untuk menyelamatkan Nabi daripada serangan Quraisy yang sangat tidak faham dengan ajaran Islam pada permulaan dulu. Nah, tetapi dalam hal keadaan dia tak faham pun dia mengadakan solat dalam Masjid Haram juga. Nah, pada beberapa waktu sampai ditagur dengan tahi-tahi unta dan sebagainya kan. Itu sebagai nak mencerita tentang hubung kait seorang yang diberi al-Islam pada mula-mulanya, walaupun di tengah-tengah orang tidak faham, imam masjid tidak faham masa tu. Imam Masjid Haram Quraisy masa tu kan. Nah, kalau nak kata imam pun tak apa, nak kata apa pun tak apalah. Pentingnya bukan Islam yang sebenar, tapi walaupun dia adalah bertuhan kepada Allah secara tidak penuh pengertian Allah itu sendiri, tidak memberi hak Allah dengan sebenar-benarnya, serta dia tu tidak pelajari, sebab di zaman tandus dengan ilmu pengetahuan zaman itu, zaman tidak ada kitab, tidak ada ajaran. Bila ajaran mari nak mula masuk, maka dia tu pada mula-mulanya dengan kejahilan mereka menentang ilmu yang datang melalui Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Di atas dasar itulah Nabi SAW dalam sejarahnya dia membentukkan cara hidup berjamaah secara penuh bebasnya waktu dia sampai ke Guba. Mula-mula sekali dia adakan masjid, iaitu la masjidun ussisa 'ala taqwa. Itu adalah Masjid Guba dalam pendapat yang satunya daripada dua pendapat yang khilaf di antara Masjid Nabawi dengan Masjid Guba itu hak mana sebenar la masjidun ussisa 'ala taqwa. Keduanya daripada penerangan hadis juga boleh difaham dua-duanya, sebab keduanya dibina di atas takwa kedua. Oleh itu maka kita tak payah ada masuki dalam khilaf ulama terhadap pengertian ayat la masjidun ussisa 'ala taqwa fi yaumin ahaqqu an taquma fi. Sebab itu maka penting sekali bahawa baginda pada awal-awal sampainya ke Al-Madinatul Munawwarah dalam membentuk kedudukan umat Islam yang bersatu padu selaku ummatan wahidah di zaman itu dalam piagam Al-Madinah kan. Innahum yani muhajirin dan ansar, al-muslimin dan semuanya adalah ummatun wahidatun min dunin nas. Dalam permulaan Nabi membina ummatan wahidah, dia mula sekalinya iaitu masjid. Sama ada Masjid Guba, kemudian disusuli dengan Masjid Jumaah di Bani Salim bin Auf, kemudian dia susuli dengan Masjid Nabawi di Bani Najjar. Semuanya itu adalah masjid. 3 buah masjid berturut-turut dalam mula dari pinggir Madinah, Guba, tengah Madinah, Masjid Jumaat, dan dalam ibu Madinah ataupun dalam perut Madinah sendiri iaitu Masjid Nabawi. Belum dia fikir nak buat rumah dia lagi. Padahal anak-anak dia mari dah. Anak-anak dia mari dah, isteri dia pun mari dah. Selepas itulah dia duduk di Guba tu sampai ada setengah kata 4 hari 3 hari. Ada setengah kata sampai 2 minggu. Duduk di Guba buat masjid. Kerja dia buat masjid. Jadi berbahagialah para imam yang mana duk menjalankan tugas Nabi SAW
Maksudnya imaratul masjid ni merupakan kerja kemuncak bagi apa dia orang mukminin. Nah, bagi orang mukminin, imarah dan bentuk imarah apa dia bentuknya, dan imarahkan isi dengan salat dan zikirnya. Nah, oleh itu maka Masjid Quba, Masjid Jamaah dan Masjid apa dia Nabawi. Nabi duk di Quba, duk di apa dia di Bani Salim, di tengah antara Quba dengan Madinah tu, salat Jumaat, awal-awal Jumaat dalam Islam, masjid juga. Nah, masjid Nabi ni bukan macam masjid kita besar begini. Nah, masjid dia iaitu akak batu-batu sapas kerak ni sudah bagi masjid lah. Nah, Ardullah Masajid ni, Masya Allah lah. Nabi itu dia kemampuan zaman tu gatik serta konsep Nabi dari segi buat masjid tidak banyak besar, terlalulah besar. Tapi zaman sekarang ni maka tidak salah juga diperbesarkan dengan batu kayu sampai tinggi dan banyak tingkat dan sebagainya. Itu, nah, saya nak cerita katanya pembinaan Islam khususnya dalam bentuk sebuah masyarakat dan negara berasas kepada masjid. Yang tajuk sayanya iaitu peranan masjid dalam melahirkan walak. Walak ni makna katanya kasih mesra serta ikut bersama serta bantu-membantu jadi satu ummatan wahidah. Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Mukmin ni merupakan satu binaan ya, tak ada. Nah, banyak. Menegaklah oleh setengah ke setengah, menguat oleh setengah ke setengah, bukan meruntuh. Kita hari ini banyak meruntuh oleh setengah ke setengah. Nah, Islam yashuddu ba'duhu ba'da. Batu ni memegang dengan semin yang apa tu, jadi satu kekuatan yang besar. Kekuatan berpusat pada masjid. Nah, Nabi tak ada kira lain. Mula dia tu sebut kata dia bebas nak buat masyarakat, masjid mula-mula dia buat. Nah, sampai menurut sejarah Nabi duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari itu, kata siapa setengah dekat setahun. Setengah riwayat kata hanya 1 bulan. Hak tu riwayat yang ganjil lah tu. Yang itu benarnya 7 bulan duk umuh orang. Duk umuh sahabat. Sebab apa? Duk sibuk dengan menegakkan masjid dan agama Islam. Rumah sendiri tak ada lagi. Puak kita boleh fikirlah tu dah. Kalau rumah sendiri pun, ya rumah dia panggil hujurat je, bukan rumah. Bilik-bilik. Bilik-bilik suratul hujurat tu kan. Itu hujurat tu rumah Nabi tu. Nah, hak besar dia buat masjid. Dia pikul batu buat masjid belakang. Rumah dia tu hujurat tepi masjid. Pun setelah beberapa bulan barulah dia tu beralih dari rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, Abu Ayyub dah di bawah, dia di atas. Isteri dia, anak dia, Fatimahnya, nah, dengan Ummu Kalsum duduk situ lagi dekat tu. Nah, jadi Masya Allah, tabarakallah, sabarnya. Nah, sabar kita tengok. Rumah nombor 2, nombor 1 masjid bagi dia. Sebab apa? Sebab kerja dia adalah iqamatul din. Bukan iqamatul usrah minad din, tapi hak saya iqamatul din. Nah, an aqimud din wa la tatafarraqu fih. Nah, itu kerja Nabi SAW. Ternyata bahasanya cara nak kerja iqamatul din ni iaitu masjid sebagai trust kepada iqamatul din. Apabila masjid itu hidup baik, hiduplah walak. Wa annal a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kamu bulak kepada Allah masjid. Jadi kita ni sama ada sultan dan rakyat semua jadi hamba pada Allah. Jadi mesti pakat duduk di masjid memperhamba diri pada Allah SWT. Selaku ini pemimpin, ini pengikut. Tadi kita dengar daripada Samahatul Mufti cakap mengenai bagaimana seorang pengikut tu harus ikat diri dengan imam. Tak boleh nak sujud dulu pada imam, tak boleh. Nak rokok dulu pada imam, tak boleh.
Mesti turut imam. Imam rokok, kita tak rokok, tak boleh. Rokok dulu ada dia, tak boleh. Tapi bila imam salah, dia boleh tegur. Bukan siapa imam salah kau turut juga, tak. Itu nak ayat katanya Islam. Contoh hidup Islam, solat ni contoh hidup Islam. Contoh hidup semua solat ni. Dia adanya perkataan, ada solat, ada perbuatan, ada niat hati. Cukup dah lah. Perbuat niat hati yang bersih kepada Allah, perkataan membesarkan Allah, serta perbuatan tunduk hanya kepada Allah, rakaat hanya kepada Allah. Kerja lain semua tu, solat sebagai acuan pokok kepada semua kerja dalam hidup manusia. Jadi walaupun kitanya kerja apa dalam segi kehidupan, solat sebagai acuan pokok, acuan asasi. Jadi biasa solat tu kena kerja dalam bentuk sujud pada Allah, kerja dalam bentuk membesarkan Allah, kerja yang bentuk yang ikhlas diri lillahi ta'ala. Ikut kerja apa? Sebagai pemimpin. Nah, begitu juga. Sebagai guru, sebagai cikgu, sebagai qadi, sebagai semua tu, solat tu sebagai trust kepada segala ikutan kerja kita. Sebab itu suruh solat 5 waktu. Asalnya 50 waktu. Allahu Akbar. Sebabnya saya ingat kata, bukanlah Tuhan tak tahu hamba dia tak gerak 50 waktu. Tapi apa dia fardu solat 50 waktu mula-mula. Allah Ta'ala ahkamul hakimin, bukan bodoh. Paling bijak daripada yang bijak. Jadi kalau kita ni berasa kata, 50 waktu nak duduk bagaimana kalau kita 5 waktu pun rasa tak cekak lagi dah masjid ni. Nah, jadi kalau 50 waktu bagaimana? Masya Allah, tabarakallah. Seolah-olah solat itulah hidup kita. Dengan itu maka dibenarkan solat beberapa saja serakaat. Yang saya duk bila paling-paling tak ada hari-hari itu 100 sujud 50 rakaat. Habis tak ada. Nah, 100 kali sujud dahi kita kepada bumi Allah, iaitu 50 rakaat. Campur di antara fardu, solat rawatib dan witir juga kalau masuk duha gatik pun tak. Nah, oleh itu maka kita sebagai juru acara masjid ni, kita perlu menghayati zikrullah dalam bentuk kepada solat. Nah, wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Solat itu di antara zikir yang paling utama sekali. Jadi apabila Nabi SAW mula mengadakan bentuk solat ni secara adakan masjid, kemudian dia cuba ta'akhi sebagai ketua. Kau tu semua orang akad dia ada ketua belaka. Aus Khazraj mengangkat Nabi sebagai ketua. Sampai Yahudi berada di bawah tu juga mengangkatkan Nabi sebagai ketua. Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Bani Quraizah. Semua yang besar-besar, Bani besar-besar daripada Yahudi pun di bawah piagam Madinah Al-Munawwarah yang bersama-sama Nabi. Wa anna Yahudi Bani Auf, ummatun ma'al mu'minin. Ummah bersama, bukan dia ummatan wahidah Yahudi. Ummatan wahidah ni orang Islam saja. Orang Islam ummatan wahidah. Tapi sebenarnya nak hubung orang Islam dengan sesama Islam pun bukan mudah nak ummatan wahidah. Sebab orang Ansar dia fikir tadi dia ada cara dia. Orang Muhajirin juga kehebatan orang Muhajirin. Menyatu padu di antara Muhajirin dan Ansar ni satu sejarah yang cukup susah benar. Kalau tidak kena Islam, mustahil nak menyatukan orang Mekah dengan orang Madinah ni. Tapi Islam menyatu. Mustahil. Sebelum tu 120 tahun Aus dan Khazraj duk perang, tidak menikah kahwin di antara dua beradik asalnya. Tapi Nabi pergi dalam masa hanya beberapa hari, Aus dengan Khazraj menjadi satu dan kembali menjadi adik-beradik semula berdasarkan kepada innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum.
Kalau kita nampak situ, kita nampak benar-benar katanya dasar ummah wahidah ni ke atas dasar, terdiri di atas dasar ukhuwah Islamiyah. Innamal mu'minu ikhwatun fa aslihu. Bukan mudah nak ikhwatun. Zaman lah ni alhamdulillah lah pun tidak sangat. Nabi ni pada mula-mula ya ukhuwah ni bukan mudah-mudah. Nabi selaku ketua, sebagai sultan masa tu Nabi ni. Nah, tapi dia tu mempersaudarakan dia dengan Ali. Sebab dia salah satu warga negara juga. Tapi selaku pemimpin. Dan begitu juga dia pelaga. Sebab belum ada contoh ukhuwah Islamiyah sebelum itu. Jadi bukan yang nak jadi dengan sendiri gitu tu, ya tak juga. Dalilnya Nabi ta'akhi, mempersaudarakan orang zaman tu. Orang ni. Siapa boleh makan pesaka macam saudara, adik-beradik, saudari-saudara. Dalam masa setahun lebih-lebih, dekat 2 tahun atau lebih-lebih gitu. Sampai peperangan Badar berlaku dan menjadi orang muhajirin ini sudah ada kehidupan secara boleh baik dah. Lalu tu dikanselkan, dibubarkan sistem warasah di antara ukhuwah fil iman. Saya juga kalau ada ukhuwah fil iman bagus juga. Tapi Allah lebih ahkamul hakimin, lebih bijak daripada sesiapa pun yang bijak dalam dunia ini. Lalu maka syukran jazakallah khair. Dialah yang membubarkan pusaka di antara dua orang saudara dalam Islam. Walillahil hamdul minnah. Nyatakan bahawasanya nak mempersaudarakan orang ini bukan mudah juga. Hatta Nabi sendiri kena buat pelaturannya. Supaya main-main juga, tapi subhanallah bukan main. Bukanlah satu permainan. Satu benda yang sungguh nyata, siapa masuk dalam syariat boleh makan pesaka. Sebagai menyatakan kepentingan dasar ukhuwah Islamiyah sangat penting sekali. Innamal mu'minu ikhwah. Hak ni Allah Ta'ala menyatakan sendiri. Adapun adik-beradik, anak pak, bapa saudara, hak tu ya berlaku secara tak ada gapo, hak tu berlaku secara sunnatullahi fil kaun. Hak ni sunnatullah fil syariah, sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu dasar-dasar semua tu di masjid belaka dia buat. Masjid sebagai teras. Masjid sebagai teras. Nah, oleh itu maka ikhwan sekalian, supaya menyatakan walak. Walak juga kita patut perkuatkan kefahaman kita sebagai umat Islam terhadap walak. Al-bara'ah wal walak. Hidup kuat. Jadi antara pemimpin dengan pengikut ni, rahsia besarnya ba'duhum awliya'u ba'd. Dalam ayat yang berbunyi auzubillahi minasyaitonir rajim, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah. Allahumma arhamna ya Allah birahmatik. Innallaha azizun hakim. Walak ni merupakan satu dasar atau sebab kepada Allah Ta'ala turun rahmat. Bila tak ada walak, hilang rahmat. Kalau kita tengok pada ayat ni, wal mu'minun wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'd. Sudah tentu mukminun banyak, mukminat pun banyak, termasuk orang perempuan. Allah Ta'ala menilaikan orang perempuan, memberi harga tinggi pada perempuan. Duduk dalam satu barisan. Wal mu'minun wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Dari segi walak, orang perempuan juga kena walak juga. Walak ni mana kata perasaan kasih yang menimbulkan perasaan nak bela membela, bantu membantu, sokong menyokong, ikut pemimpin dengan penuh setia, macam ikut dalam solat. Malah ikut dalam solat, ikut pemimpin belah tu, ikut dalam solat. Balah mana? Balah matulah di luar solat. Sebab saya kata as-solat teras kepada
hidup berjamaah. Dan ditekankan salat berjamaah. Siapa tak berjamaah tu, siapa Nabi nak bakar dalam rumah dia. Masya Allah sungguh. Nah, ayat kata, datang berjamaah bagi orang lelaki supaya nak menyatakan walak kepada imam. Dari segi zahir ikut tag kepada imam, benar sangat penting. Nabi itu berhasrat untuk nak bakar. Dengan sebab itu maka saya nampaklah kata konsep Islam dari segi masalah walak, nak hidupkan segi ya'muruna, kerja dalam walak apa dia? Ya'muruna bil ma'ruf. Bukan tak ada kerja walak ni, kena kerja. Ya'murun ni semua, raja ya'murun, rakyat juga ya'murun. Sebab ramai-ramai, ba'duhum awla'u ba', kasih mesra, supaya masyarakat ni selamat, kena ya'murun bil ma'ruf. So, mai semaya ya'murun bil ma'ruf dah tu. Ayat anak kita, siapa suruh goda anak Islam tak ada berat, tapi kalau siapa tanggal kena goda pun suruh goda juga anak. Kerana apa? Kerana nak besarkan kepada masalah walak. Walak kepada kehidupan zahir harian umat Islam 5 waktu. Nah, 5 waktu. Wa tanhauna 'anil munkar. Benda kalaulah walak tu hidup, peranan walak hidup, insya-Allah tak ada benda munkar dalam negeri Perlis pun, semua negeri lah. Tak ada. Sebab apa? Sebab semua tu tanhauna 'anil munkar. Yusuf, Ibrahim, Aminah, Maryam, semua khijan ni. Khijan ni tak ada gaji apa, gaji Allah lah. Hak resmi, harus resmi. Jadi kerajaan di Saudi di mana dulu dia ada puak hisbah. Nah, puak yang panggil puak-puak yang al-amru bil ma'ruf nahi munkar. Satu puak sebab apa? Sebab masyarakat sendi-sendi masyarakat tak hidup. Kalau sendi masyarakat hidup, dia sekadar arah boleh. Nah, sendi masyarakat semua hidup. Dalam sebuah rumah ni semua pakai ya'muru bil ma'ruf nahi munkar. Sebuah masjid semua pakai hidupkan peranan al-amru bil ma'ruf nahi munkar. Apalagi masjid di Perlis ni, masya-Allah, setiap masjid sampainya waliul amri kepada itu dengan bersikar dengan apanya. Saya sangat suka dengan cerita ini. Tak ada pada negeri lain. Di Petani tak ada, di mana tak ada waliul amri ziarah ambil pusat sebagai tempat nak jadi hidupkan walak di antara sultan dan rakyat. Nah, ini betul-betul hidup betul ni. Sangat hidup. Oleh itu maka saya rasa sudah tak jauh dah. Cuma kita cuba terjemahkan ayat dalam surah Taubah ni jadi betul-betul ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar belah mana. Saya rasa boleh design lah. Pihak pemimpin boleh design bagaimana satu kampung bentuk ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar gapo gatik 1 2 3 4-nya. Saya rasa boleh buat benda seperti ini. Nah, lepas tu kak barulah wa yuqimuna shalah. Dah ada munkar banyak, yuqimuna shalah apa payah. Yuqimuna shalah, mendirikan solat, pakat dia solat belaka. Mukminun di masjid, mukminat pun tak ada pergi masjid. Saya rasa dalam hadis sangat banyak. Nah, orang panggil jangan lagi, ya kata jangan lagi, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Banyak masjid hadis sahih pula. Nah, oleh itu maka kalau ada satu ruang untuk orang perempuan solat yang tidak mengganggukan sistem rumah tangga dia, saya rasa patut hidupkan juga benda-benda seperti ini. Nah, khususnya dalam suasana yang tidak menimbulkan fitnah. Nah, supaya noi nampak walak tu. Sebab dia kena walak belakang orang perempuan walak, tapi walak bukan mesti masjid orang perempuan. Sebab sebaik-baik tempat sembahyang orang perempuan ialah qa'ru baitihi, pendalaman rumah dia tu. Cumanya kalau nak tubik, tidak ada hak bagi suami nak lari, kecuali jelas-jelasnya dia tu membawa dasar yang haram, pakai bau ke, buat hias zinah yang luar biasa. Itu kalau semata-mata dia nak pergi kerana masjid, tidak boleh lari. Nah, tidak boleh lari. Pernah berlaku. Nah, benda ni dan dicabar oleh sahabat. Kenapa kamu lari sedangkan Nabi
Kata la tamna'u, jangan kamu larang. Oleh itu perempuan jaga hak-hak, jaga batasan garisan, nak pergi masjid biar pergi dalam pakaian yang cukup tertutup dan tidak berbau wangi dan sebagainya. Benar-benar seperti itu supaya nak menyekat daripada fitnah lah, maksud situlah dia. Oleh itu ikhwan yang sekalian, wa yu'tuna zakah, keluar zakat. Kalau hidupnya sistem zakat, Masya Allah, seperti mana berlaku pada satu zaman dulu, tidak ada orang miskin. Sebab zakat hidup sangat. Zakat ni kerja dia urnuhum, mengkayakan orang itu sendirinya. Kalau tahun ni orang berhak makan zakat daripada miskin 100 orang, tahun depan tak patut ada 100 orang lagi. Nah, ada 70 orang ke. Setahun-setahun kita boleh mengkayakan orang itu dalam sebahagian daripada. Siapa 4-5 tahun habis orang nak makan zakat. Nah, oleh itu asnaf miskin tu bolehlah kita patut muallaf juga. Muallaf ya setahun ya paling muallaf. Paling itu tak ada muallaf dah. Nah, al-gharimin dan sebagainya. Memang zakat tu dia wajib ada, sebabnya asnaf lapar dia tu tak boleh nak lenyap sekaligus semua, tak mustahil benda tu. Nah, kalau kita boleh mengatasi kefakiran, maka masalah lain, berhutangnya, masalah fisabilillah, itu terbuka setiap masa, terutama kepada orang yang meluaskan lapangan fisabilillah. Terbuka setiap masa. Oleh itu zakat tidak ada satu masa yang mesti kena akad. Sebab daripada jadi fardu ni Allah Ta'ala sangat tahu. Nah, syariat Allahnya adalah keperluan masyarakat hambanya. Itu syariat Allah. Oleh itu maka ikhwan sekalian, nah, tusuk sekalinya apa? Wa yuti'un Allah wa rasulah. Sistem dia. Tadi kerja-kerja hak ning dasar taat kepada Allah dan Rasul. Masa tu Rasul sebagai sultan. Nah, apabila Rasul tak ada, memang Rasul tu ada sunnah dia. Tapi manusia tidak selamat, mesti kena ada Rasul selaku manusia yang bergerak. Sunnah tu memang duduk dalam buku-buku, dalam kenyataan ummah juga. Tapi pemimpin kena ada. Jadi pemimpin selepas pada tu dia panggil menepati rasul-rasul tu lah. Kena taat pada dia. Tengok ni peranan walak belakang ni. Peranan walak taat pada ketua-ketua Allah dan Rasul. Tapi taat pada ketua ni syaratnya taat pada Allah dan Rasul ketua tu. Kalau ketua tidak taat pada Allah dan Rasul tu, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khalq. Pada urusan, bukan pada tuan. Kadang-kadang tuan tu ada juga yang berdosa. Manusia siapa tak berdosa? Tapi perintah dia tu tidak jadi maksiat, wajib kita taat. Oleh itu ikhwan dan sekalian, semua tu mari daripada function masjid. Nah, daripada function masjid yang mana 5 tugas penting. Nah, menyuruh, melarang, menyuruh ma'ruf, melarang mungkar, mendirikan solat, menunaikan zakat dan mentaati Allah dan Rasul dan pemimpin. Kalau 5 teras ini hidup berasas pada walak, masyarakat rahmatan ulaik, mereka itulah sayarhamuhumullah, Allah akan menurun rahmat kepada mereka itu di dunia lagi dan di akhirat pula. Innallaha azizun hakim, sungguhnya Allah maha gagah perkasa lagi pula maha bijaksana. Inilah masyarakat Islam di bawah sultan hubungnya dengan rakyat melalui walak ba'duhum awliya'u ba'd. Kalaulah masjid tidak hidup walak, maka masjid itu dia akan malak. Masjid kena hidupkan walak. Imam-imam ni merupakan wakil kepada imam besar. Tadi kita dengar daripada Samahatul Mufti. Nah, imam setiap masjid adalah dilantik oleh imam besar. Imam besar kita iaitu raja. Raja melantik imam. Imam tu turut raja dan makmum turut imam. Kerana raja tak boleh nak jadi imam kepada setiap masjid. Sebab itu apabila raja sendiri mari dalam masjid tu, asalnya kena raja yang ditaimih. Kecuali raja tu serah pada sesiapa. Tidak boleh nak jadi imam melebihi imam raja sendiri, raja besar, bila dia datang ke mana-mana masjid. Itu dasar dalam mazhab Syafi'i kita pun. Semua mazhab itu. Oleh itu maka ikhwan yang sekalian, marilah kita menghayati konsep asal kepada masjid.
supaya nyata kata masjid ni tepat untuk kita berwalak, hidupkan walak dan hidupkan sendi-sendi walak. Ya'murun bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Kemudian wa yuti'una Allah wa rasulah. Pada semua cabang dahan kerja. Hak asasnya 4 perkara tu. Tak apa, hak lain lagi untuk nak buat padi, nak buat sawah, nak buat gapa tu, kewajipan kerajaan Islam mengatur jadi hidupnya ekonomi, hidupnya segala sendi-sendi keperluan ummah dalam negeri itu. Maka ikhwan dan saudara sekalian, amat jelas sekali dasar dalam Islam bahawasanya konsep hidup berjamaah adalah melalui teras masjid. Bila masjid tidak berperanan, jamaah itu akan rosak semuanya. Akan rosak. Dan itu maka saya yakin katanya masjid dan kelebihan dia ni sangat. Masjid rumah Allah. Masya Allah. Tiap-tiap hamba dia pergi di rumah dia. Dan dia sebagai tuan rumah yang menghargai kepada orang sejak hari-hari. Nah, Allah sebagai tuan rumah yang diziarahi oleh hamba-hamba dia tiap hari. Tetapi Allah tidak boleh nak lihat seperti mana makhluknya, maka itulah dihantarkan Rasul untuk jadikan satu ikutan. Apabila Rasul tak boleh nak hidup sampai kekal abadi di dunia, maka diganti dengan warasatul anbiya. Warasatul anbiya daripada para ulama dan para hukama dan para pemimpin-pemimpin Islam pula. Walillahil hamdul minna. Semua tu merupakan warisan para anbiya. Dengan sebab itu maka ikhwan yang saya mulia sekalian, perkara yang kita perlu hidupkan ialah iman. Iman membentuk walak. Walak membentuk sendi-sendi kekuatan dalam masyarakat. Ya'murun bil ma'ruf mula-mula sekali. Tak ada suruh semaya dah. Artinya imam ni kerja dia bukan sekadar memimpin salat, tetapi ya'murun bil ma'ruf. Lihat apa dia orang tak buat ma'ruf lagi. Di antara ya'murun bil ma'ruf, supaya seorang satu kampung yang di bawah jagaan kita tu mari salat jamaah belaka. Nah, atas dasar mengatakan bahawa salat jamaah ni sebagai lambang kepada walak. Sebab itulah khilaf ulama atas sembahyang jemaah, mungkin mufti sudah cakap, saya tak tahu juga. Ada katakan wajib, ada katanya sunat muakkadah, ada katanya sunat, ada kata fardu kifayah. Nah, musim kot tu ya. Jadi kalau kata wajib, maksudnya tiap-tiap orang tu wajib salat jamaah. Terutama orang dekat dengan masjid, dengan bab walaupun orang tu mata tak nampak pun disuruh mari masjid juga. Jadi kalau kita mata kita ni nampak molek, alhamdulillah, tak apalah, supaya kita boleh memperkekalkan kedudukan kita sebagai warga kepada masyarakat Islam. Dan warga pada masyarakat Islam itulah merupakan hamba Allah yang dikasihi. Siapa datang masjid pagi, petang, malam, siang, Nabi kata maka saksilah bahawa dia adalah orang mukmin. Dari situlah Ibnu Mas'ud kata, mana orang tak main masjid ni, bagaimana nak saksi dengan iman dia? Saya rasa kewajipan imam kalau kita ni sebagai imam, bagaimana nak fikir supaya orang main masjid belaka. Nah, bukan secara paksa dalam bentuk hukumnya pun tak apa, tapi dalam bentuk penuhi pengajaran, sebar maklumat ke, gapo ke, buat dengan cara-cara mana. Nah, dulu kalau tak ada azan, kita rasa nak suruh azan. Alhamdulillah azan ada dah. Nah, azan untuk nak tahu ada dah. Tak ada kata pecek loceng kerain ke dak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 5 kali sehari azan. Supaya nak menyatakan bahawasanya manusia ni langgan kepada lupa dan lalai. Lalu tu diberi peringatan dengan azan, kebesaran Allah datang ini dengan kebesaran Allah. Bukan datang kepada masjid dengan semata-mata
satu tujuan dunia yang tertentu. Sebab itu ada satu hadis bawa doa. Nah, datang jalan ke masjid tu ada berapa doa. Masuk masjid pun ada berapa doa, tubik masjid pun ada berapa doa. Kerana kita ni selalu menjadi, jangan lupa kata sejarah kita ni, iaitu musuh pada syaitan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innasyaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sungguhnya syaitan bagi kamu adalah musuh, maka hendaklah kamu jadikan dia sebagai musuh. Pak ning lah. Lah mana kita nak jadi syaitan sebagai musuh? Saya nak minta Dewan Bahasa baik cetak buku mengenai syaitan sutih waktu baik. Tak ada lagi Dewan Bahasa cetak mengenai ambil buku saya, cetak. Saya bawa juga buku saya yang ke-60 berapa dah. Syaitan. Saya duk tengok tak ada buku syaitan dalam dunia pak kita ni. Ulama-ulama tak ada berasa nak menulis syaitan ni. Saya kata saya sendiri pun kena jack di syaitan. Jack itu tidak jack. Kena tendai di syaitan. Tak sewi peduli dia. Supaya dia tu sedak nak tipu hamba Allah. Kalau dia royak kena tu jadi celak mata sikit kita. Celak mata, celak otak, celak hati. Bila mata tak celak, otak tak celak, hati tak celak, balah mana nak musuh? Musuh dengan pejam mata gitu, nak pergi balah mana sangat, nampak tak? Sebab tu saya menulis buku Haqiqatus Syaitanur Rajim. Nah, saya tak royak walaupun masa tak ada banyak bagi saya. Haqiqatus Syaitanur Rajim. Ni musuh nombor satu sekali. Jangan kita lupa, lelaki dan perempuan. Tiap-tiap orang ada syaitan, nama dia Al-Waswasul Khannas. Syaitan duduk mana? Duduk dalam ni. Biasa baca ayat malaikat dah. Malaikat a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Iz yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamin wa 'anil shimali qa'id. Itu malaikat. Lahu muhaffizatun min baini yadayhi, lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfi, depan belakang, kanan kiri. Syaitan yuwaswisu fi sudurin nas. Beza teruk. Malaikat duduk luar, syaitan duduk dalam. Syaitan duduk gomor dalam selalu dah. Pejabat syaitan duduk dada kita ni. Duduk sama. Nama syaitan apa? Al-Waswasul Khannas nama dia. Al-Waswas ni makna kata mari ngajar sekolah University of Syaitan dalam dada kita. Dulu kita dah heran budak ni mengaji di mana? Bohong. Dalam kitab tak biasa ngajar, mak tak biasa ngajar, pak tak ngajar sikit-sikit ada lah mak tu dah bohong kanak, tapi tak banyak, bukan siapa tangga bijak dah bohong. Ternyata bila kita reti Islam nyata katanya syaitan dia ada sekolah kau duk lain ni. Ngajar hari suruh bohong, suruh malas semaya, suruh deraka Tuhan, suruh syirik pada Allah Taala, suruh kata huduh ke orang, suruh deki ke orang. Dalam kita apa mengaji hab deki? Tak ada, kita mengajar hab deki. Tapi panah berdeki tiap-tiap orang. Sebab apa? Inilah dia allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Tak ada kena duk buat surat jemput teh, tak ada kena gaji syaitan, tak ada kena duk. Nah, kita malah kau ya sedap. Tak apa ngaji ni kau malah tak boleh ilmu. Kalau kita malah dengan syaitan, kau sedap dia. Oh, malah dah malah ni. Malah tu salah satu daripada khijah syaitan untuk kita malah. Sebab tu kita kena minta Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, aku minta berlindung gambung daripada malah. Sebab malah ni kena minta berlindung dengan Tuhan malah. Ya bukan benda biasa-biasa malah. Jadi kita malah ni kena syaitan al-kasal. Oleh itu maka ikhwan sekalian, saya nak seli sikit buku ni dalam sebab dia ada hubung kait dengan ni. Hubung kait dengan tak saya mari masjid. Sebab syaitan ada azan, dia lari sejauh suara azan. Tapi buat klik pula supaya ngeceruat dia klik tu. Supaya dengan apa dia kapal terbal lebih pada tu lagi klik. Klik mai pula. Jangan pergi sejak dah. Kerja lu jangan sudah lagi jangan. Balah tulah. Aci orang qamat baru gaduh pula. Tak apa. Pergi lagi pedal lagi. Kakak lagi akhir-akhir tak ada semaya. Lepas tu kena buat jemaah yang kedua. Murih di mufti saat ni pula. Mazhab tu tak benar lah tu. Nah, mazhab tak apa suka jemaah yang kedua.
Nah, kita acap benar kena jemaah yang kedua. Yesus semai sore dah. Baru yang kedua tu. Tak boleh main jemaah dah. Sebab kaidah tu pakat-pakat tak apa belaka. Dah 27 boleh belaka, dak dah. Khilaf dah. Boleh ke tak semai jemaah lepas pada jemaah takmir besar. Nah, nak dapat 27 kali ganda ke tak? Banyak khilaf ulama situ. Oleh itu maka ikhwan yang sekalian, semua tu permainan syaitan. Tapi insya-Allah dah kita masuk sejak bismillah wassalatu ala rasulillah Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik a'udzu billahil azim wa biwajhil karim was sultanil qadim minasy syaithanir rajim. Barulah selamat daripada syaitan kita. Siapa dalam sejak dia hamba kita, bukan dalam sejak dia tak ada khanzab belaka tu. Oleh itu maka ikhwan sekalian, syaitan jangan buat main-main dengan dia. Sebab dia sungguh kita. Nah, kita main-main dengan dia. Tak kenal pun tak apa. Tak baca pun tak apa. 700 tahun. Tak ada pergi ngaji syaitan. Babu syaitan bahasa ngaji tak? Tak. Jangan kata kitab syaitan. Babu syaitan pun tak ngaji. Saya boleh PhD ngaji, tak bahasa ngaji babu syaitan. Ya dihalah-haluh tadika siapa pada PhD. Kurikulum Islam. Ya asalnya dia cukup dah dengan Quran, tapi kita tinggal Quran. Quran pun kita tinggal. Sebab apa tinggal Quran? Sebab syaitan tu. Syaitan musuh dia nombor satu sekali Quran. Immal Quran, imma syaitan. Quran ya ilal jannah, syaitan ilal nar. Tu ialah dunia ni. Kalau mu tak jadi ahli Al-Quran, jadi ahli syaitan. Waktu. Oh, kau berat belakang ni. Nah, saya minta maaf kalau kena tak buat itu dah. Bukan kena. Ya kena pakat-pakat mikir buat anak-anak kita. Buat itu tak apa dah. Reti dah. Nah, lepas tu kena dah. Nah, kena jadi syaitan dah buat itu ni. Sampai sini ni. Nah, tak ada berasa kasih mesra lagi. Sesungguh kasih ke semaya. Tak ada kasih ke semaya. Tak ada kasih ke masjid. Tak ada kasih. Semua tu wallahi demi Allah tallahi adalah syaitan. Tak usah kuasa gaduh. Nabi sendiri pun ada syaitan juga. Bukan kata saya tu email syaitan. Apa saya ni tak email dah. Tak dah. Nabi sendiri pun ada syaitan juga. Siti Aisyah tanya, Pak Rasulullah sendiri pun ada syaitan. Ya, saya ada syaitan juga. Walakin Rabbi a'anani akan tapi Tuhan aku membantu aku sampai syaitan tidak boleh berperanai atas kepala aku. Pak kita tak email, tak usah kena katakan tu ulama pun tak nulis syaitan 700 tahun Islam masuk dalam negeri kita ni. Antara lain kena waswas syaitan belaka tu. Saya yakin, saya sendiri kena, bukan kata orang lain tak. Saya tulis 60 buah buku lebih dah belum dah ni. Baru tulis bulan Ramadan baru ni baru tulis hakikat syaitanur rajim. Mari daripada Malaysia, Indonesia, mari ziarah universiti saya biasa baca buku syaitan. Tak ada biasa baca buku syaitan. Profesor tak biasa baca. Sama telah tak ada profesor kita tak ada. Nah, tapi ada. Nah, oleh itu maka ikhwan yang sekalian, saya nak minta lepas beranding Dewan Bahasa Pustaka tak dapat saya dah. Nah, kalau nak ambil buku saya. Saya nak wakaf buku saya ni. Nah, lebih kurang 100 muka lebih. Saya hari ini nanti saya nak bagi pada Datuk Sah. InsyaAllah ta'ala. Fikir cara mana. Kalau nak kata siapa nak cetak buku saya, semua buku saya bukan buku Anissa, semua buku saya wakaf pada Allah SWT belaka. Ada masalah. Apa? Buku kita menjawab permasalahan. Ummatan wahidah. Buku Ummatan wahidah saya. Tak ada bahasa orang nulis, orang Arab pun tak tulis juga ni. Ada kajian ada orang Kuwait suruh tulis terjemah pada bahasa Arab, hantar lagi pada Kuwait, dia cetak di Kuwait hari ni. Rakyat kata subhanallah. Syaitan tak kena jadi umat satu ni, tak kena. Yang nak pecah belah. Suami isteri tak ada dah lah. Orang nak lebih rapat dua suami isteri dah. Dia cekah boleh. Yufarriquna bainal mar'i wa zawjih. Hijau syaitan ni memecah belah antara suami isteri. Allah. Gitu lalu rapatnya becek tu baik juga. Lepas pada becek tu kau tak saya tengok mata dah. Duk berapa puluh tahun boleh pecek tu saya tengok mata. Syaitan kuat sungguh. Salah ke apa kalau kita cerai jumpa pula? Tak salah apa. Tak saya tengok mata. Hatta anak ke presni gitu, ke gapus.
Gila, ni anak nak hidup dengan ayah hang hidup. Ibu tak segi. Gitu-gitu lalunya makan di syaitan. Semua tu makan di syaitan lah kau tu. Mangsa syaitan. Nauzubillah. Kalau antara suami isteri belah tu bagaimana di antara orang yang tak ada rapat mana tu? Ikhwah tak rapat mana, adik-beradik tak ada rapat mana. Mangsa kepada dia. Mangsa syaitan tak boleh semaya, tak boleh bersatu padu, tak saya taat pada ketua, kerja syaitan belakang. Kalau saya baca tadi semua tu, halangan utama ialah asyaitanur rajim. Baca buku saya bukan makna kata sias, kau erti. Balah ni oi. Balah ni pas nak usia ni kira sendirilah. Balah mana usia tu. Apa ada tu? Oleh itu ikhwan Islam sekalian. Marilah kita cuba fikir baca. Saya nak berat pada umat wahidah sah. Yang kedua syaitan erti. Halangan kepada umat wahidah seperti Nabi buat melalui masjid dia ni ialah asyaitanur rajim, halangan besar. Saya beri dua-dua ni ada buku belakang dah. Kalau dia mau nak baca kita pakai baca. Cuma saya tulis bahasa Jawi. Orang maju di Malaysia tak boleh baca bahasa Jawi, orang mundur di petani ni. Nah, sebab itu maka ikhwan ambil terjemah bahasa Rumi. Nah, tak ada masalah apa. Nah, oleh itu maka ikhwan yang sekian, marilah kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita tu duduk dalam lingkungan ummatan wahidah, selamat daripada syaitan, bersatu padu melalui trust perpaduan kita, iaitu masjid yang melahirkan wala' kepada pemimpin kita, melalui imam dan sebagainya. Contoh kepada wala' ialah solat. Solat tu contoh wala'. Pakat so belaka, tak rokok mereka tu imam rokok, tak sujud mereka tu imam. Tu contoh kepada wala' ya ni. Contoh pada wala'. Kena turut belaka sedekah ke sedekah. Jangan awak kata tak apa, tak turut, tak boleh. Nah, sikit-sikit pun mesti kena turut. Nah, kerana itu taat pada pemimpin adalah taat pada Allah. Nah, bukan main-main dak. Bukan kata kita pakak ya kan. Pasal dia kena duduk ni Senin ni. Kadang saya dak, taat pada pemimpin adalah boleh pahala seperti taat pada Allah. Tapi jangan lupa, mustahil nak taat pada pemimpin dalam Islam kalau masjid tak hidup. Sebab Nabi yang pergi ke masjid melahirkan kesetiaan walak di antara Nabi dan pengikut-pengikut dia, seperti walaknya kita terhadap pemimpin-pemimpin kita pada hari ini. Saya tak tahu kata saya masa banyak mana diberi pada saya. Nah, rasanya oleh kerana saya yakin katanya mufti cakap banyak dah masjid, maka saya pergi sikit syaitan kepada masjid tu. Nah, sebab kalau siapa tak kena syaitan, mustahil masjid yang nak hidup. Nah, kena benar je. Kecuali kembali pada Allah dan Rasul, baca Quran sama. Kalau baca Quran adalah daripada ahkamul hakimin. Cukup dah, tak kena baca buku-buku siapa nak karya syaitan. Bahkan buku lain pun cukup. Kalau tak ada nak bak cara hidup ni cukup dengan Quran. Tapi kita tak baca Quran hari-hari. Kalau baca pun tak reti, kalau reti pun tak faham benar, kalau faham pun jadi tak ada berasa nak ikhlas, tak gapo, banyak halangan-halangan. Nabi dulu ajaran dia hanya Quran saja, ajaran dia, tidak yang lain. Sahabat dulu siapa gapo dia, Umar nak ambil tengok daripada Taurat sikit pun Nabi marah. Taurat ni wahyu juga yang diseleweng, marah juga. Nah, sama telah buku-buku karangan oleh orang tu orang ni yang kita kadang-kadang kita duk mengagung-agungkan kepada karangan orang bukan Islam. Orang Islam pun tak apa nak bagus dah. Tapi bagaimana kalau kita mengagungkan? Cumanya al-hikmatu dhalatul mu'min, kita tidak lupa. Selama mana kita tak tinggal Quran. Yang masalahnya kita dah ambil hikmah ke orang lain semacam Quran, tak ada ambil. Itu masalah. Dan minta lah. Kalau di masjid Quran tak hidup, nak hidup di rumah, wasapa mustahil kat situ. Nah, itu bak Quran pula dah. Berat-berat tu email belakang cakap belah ni. Nah, jadi Quran ni kena hidup masjid. Kena ada, tiap-tiap masjid tu ada bagi hafal Quran ke apa. Hafalnya, bacanya, reti tafsir Quran. Ada majlisul ilmi yang berteras kepada Quran. Mingguan sekurang-kurangnya. Tiap-tiap masjid. Nah, ambil Quran sebagai mula sekali. Dan orang-orang perempuan pun pergi ngaji kata. Bukan orang lelaki sahaja tak. Itulah yang saya nak mari beri sahihnya.
Mudah-mudahan saya ni Allah Ta'ala menerima sebagai satu amal soleh, dan juga antum sebagai amal soleh pada pagi ini. Allah Ta'ala memberkati hidup kita dunia dan akhirat, menjadi hamba Allah yang sangat menerima wa'adallahu al-mu'minin wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah Ta'ala apa dia pesan lepas pada ayat walak tadi, dia kata Allah Ta'ala janji orang mukmin-mukminat ni dengan syurga. Lepas tu akhirnya waridwanun minallahi akbar, kereda Allah lebih besar. Dan nak pada kereda Allah Ta'ala, bukan reda manusia. Tapi kereda Allah mesti melalui peraturan manusia. InsyaAllah Ta'ala zalika huwal fawzul azim. Itulah merupakan kejayaan yang amat besarnya, iaitu syurga al-firdausil a'la. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala. Boleh? Saya siapa nak cakap, mikrofon dah depan. InsyaAllah. Saya Mufti dah mana? Kalau mari atik boleh dengar suara-suara Mufti atik. Saya Imam mana? Nak beri pandangan sikit, galakkan kepada kami, ataupun arahan kepada orang duk tani. Saya okey dah hari ni mari. Allah maaf. Okay. Lengoh dah pakai liput kita ni kan? Tak ada depan-depan ni bermula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap saya sedang sama. Ustaz pergi ke depan, Ustaz. Ada speaker depan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih pada Fadilatul Syekh Dr. Ismail Lutfi di atas perkongsian ilmu pada pagi ini yang amat menarik sekali. Saya ada soalan, tapi agak menjurus kepada dalam konteks Perlis lah. Tapi bolehlah share bersama dengan kami juga. Dan mungkin kalau ada Tuan Mufti ke siapa boleh jawab. Pertama tadi kami dihidangkan oleh pandangan dan juga ceramah dari Tuan Mufti berkaitan dengan peranan dan cabaran masjid, halangan. Jadi saya nampak di antara perkara dalam memakmurkan masjid dan juga peranan dan cabaran halangan masjid ini, tambahnya ialah fungsi khutbah itu. Bagi saya sebagai imam dari Masjid Al-Hakim Padang Malau dan juga guru takmir dan selalu membaca khutbah di masjid yang saya bertugas, didapati bahawa kandungan konten ataupun muhtawayat yang ada di dalam khutbah itu tidak menggerak sangat masyarakat untuk memahami agama, untuk bersatu padu, untuk mencintai ilmu. Kalau ada sebut tajuk pun hanya huraian-huraian yang mendatar sahaja. Jadi saya mohonlah supaya penyediaan khutbah itu adalah penyediaan khutbah yang berkualiti dan menyentuh, touching dia, ada zuk dia. Saya tak tahu lah itu dalam konteks Perlis lah. Mungkin dalam konteks di Fatani, penyediaan khutbah di Perlis ni berpusat. Jadi semua imam-imam terpaksa akur dengan apa yang ada di dalam khutbah tersebut. Manakala dia dalam konteks negeri Fatani, wallahu a'lam lah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Tuan Syekh Ismail Lutfi, saya difahamkan bahawa Tuan Syekh ialah merupakan rektor Universiti Fatani. Ahlan wa sahlan. Kemudian kita juga berminatlah untuk menyalurkan anak-anak ataupun syabab talib kita ke sana. Dan apa muadalah dengan universiti-universiti di Timur Tengah. Sekiranya ada muadalah, umpamanya tingkat tahun 2 boleh sambung ke Universiti Madinah ke,
boleh sambung ke Timur Tengah ke, itu adalah satu tawaran yang menarik lah untuk Universiti Fatani. Itu saya ingin bertanya soal itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah nak jadi banyak-banyak soalan sekali jawab ataupun satu soalan sekali jawab? Atau bagaimana cara? Jawab satu. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khutbah salah satu daripada ruang untuk berfungsi selaku wala, iaitu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar dalam khutbah ni. Dan nak menyatakan supaya bagaimanakah sebenarnya wa yuqimunas salah, dan nak menguatkan bagaimana nak jadi betul-betul menghabisi orang yang yu'tunaz zakah. Itu function wala daripada masjid. Kalulah daripada masjid tak ada benda-benda seperti ni, di lain tempat susah. Nak pergi di warung-warung kedai kopi, tu dia yoga lain di situ. Bukan orang pun tak ada, tak molek, tempat pun tak molek, orang tak ada ismaya, orang tak ada nak persiapan nak solat. Jadi khutbah ni satu masa yang cukup bersih bagi orang nak terima. Cuma kalulah khutbah tu tidak berfungsi macam akh kita tadi kata, bermakna kata memberi ruang pada dia untuk jenera. Ya, jenera. Sebab apa? Khutbah tidak memukul hati dia dengan baik. Tidak yukhatibul uqul wal qulub. Khutbah ni dia nak mukhatabah, bukan baca khutbah. Mukhatabah ni makna kata kena campak, kena kacak dengan hati orang. Tu makna kata khutbah. Saya yakin kata saya tak ada kena hajar demo sini, dia ada maib, ada gapo cukup kat dah, ada meni lah duk sedianya. Nah, oleh itu alhamdulillah, oleh kerana soalan saya jawab sikit-sikit lah cara saya dah. Nah, saya yakin tak maib sangat-sangat banyak pengalaman daripada saya tak biasa jadi benda ni. Nah, alhamdulillah, itu makna khutbah. Khutbah ni di antara nak menjalankan akan dasar wala', nak menyatakan wala' melalui khutbah. Taat pada ketua, taat pada Allah, taat pada Rasul. Sebab itulah di antara teras khutbah ialah ittaqullah, takut pada Allah. Nah, supaya masuk dalam wa yuti'unallaha wa rasulah yang saya baca tadi ayat surah Taubah. Oleh itu maka kalaulah kita terjemah ayat ni di molek-molek di bawah pimpinan Maiz dan apa dah semua tu, saya rasa insya-Allah lah dalam setahun-setahun tu kita sudah anggarkan tahun ni kita nak fokus tentang apa, bulan ni apa, bulan depan apa. Saya rasa Maiz sangat-sangat jelas. Nah, bagi kita rasa dia tu sangat-sangat jelas. Dia persiapan khutbahnya, nah supaya tiap-tiap orang tu dia boleh berkhutbah, bukan baca khutbah. Nah, kalau baca khutbah ya tak semangat lah. Nah, tapi kalau boleh berkhutbah dengan nada suara, dengan ayat Quran dan hadis yang boleh memanggil hati dia tu untuk bertajawub dan berjawab-jawapan dengan khatib, maka itulah dia khutbah yang berperanan insya-Allah taala. Dan khutbah sepatutnya kita tidak panjang. Nabi tak biasa panjang khutbah dia sallallahu alaihi wasallam. Khutbah hari haji tu, kalau kita baca khutbah haji Nabi tu, khutbah haji wada tak sampai 15 minit. Tapi dia padat. Tak dia padat molek. Itu perlu kita nak padat, nak lebih bijak pada Allah tak ada dah kita ni. Ahkamul hakimin. Kena ambil ayat Quran lah bijak. Contohnya kita nak isi Quran dalam suasana lah ni belah mana, ayat mana. Nak baca sebuah Quran tak mungkin situ dah itu. Jadi pilih-pilih ayat yang terpilih supaya sesuai dengan suasana dan keadaan dan keperluan sesuatu masyarakat dan negara. Saya rasanya itu Maiz sangat-sangat dia mempunyai pengalaman. Pada dah tebah dekat tu dah. Yang keduanya, Universiti Fatani merupakan sebuah universiti wakaf. Wakaf semua. Nah, kemarin dulu ni, hari Sabtu Ahad baru ni, pada menteri kita YB Fauziah Saleh,
dia saya buat satu multaqa muslimat. Nah, boleh ada muslimat ni gi juga kita tahu. Nah, multaqa muslim ada dalam 30,000 orang tu ada gi dalam multaqa saya buat biasanya. Nak tahu ni kali ke-14 dalam segi resmi kerjasama dengan pihak pemimpin wilayah lah. Pihak Gamno kerjasama dengan universiti buat multaqa ni. Dia gi tu dia arah kepada puak-puak ketua-ketua yang datang bersama dia tu, CEO yang datang bersama dia tu, supaya buat universiti wakaf di Malaysia. Malaysia ni sebab dia ada kerajaan tu. Kita ni ada juga kerajaan, tapi umat Islam terlatih dengan bela diri banyak tu. Jadi ada universiti wakaf. Lebih kurang dalam ni kita ada tanah hak jadi wakaf dah tu dalam sekitar 900 ekar lebih kurang. Itulah. Nah, boleh 3 kampah. Nah, 50 hektar satu kampah. 20 hektar, 30 hektar, 50 hektar. Lepas tu hak ni belakang ni dalam 500 hektar hak jadi wakaf, kita wakaf. Nah, siapa dia wakaf? Semua rakyat. Masalah wakaf ni pun satu penting juga. Zaman Nabi tidak ada sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang sahabat yang ada kemampuan ni wah tamas utek ada kemampuan dah. Yo kadang-kadang tu sahabat-sahabat tak ada apa pun. Makan rumah orang apa. Kain selas punggung salah seorang sahabat tu Nabi heran, sudah pas sembahyang dia. Nabi SAW dia bangun gila kelik. Satu hari Nabi pergi. Buat apa mung boleh cepat sangat balik. Nah, dulu pada orang sama dia. Dia kata, ya Rasulullah, saya sangat suka nak duduk dengan Rasulullah lama-lama. Tapi isteri saya nak semaya awal waktu ratik. Maka saya ni pakaian saya ni isteri pakai pula nak semaya. Satu pakaian untuk semaya suami isteri. Tak ada bagai zaman tu, tak ada. Kita ni Masya Allah tambonan pakaian, timbonan pakaian nak boleh. Jadi dia dengan isteri pakai tulah semaya. Nah, begitulah. Orang ada kuasa zaman Nabi, tak ada yang tidak wakaf. Itu satu riwayat yang hampir ijma'. Nah, oleh itu maka ikhwan sen, kita nak galak supaya ada benda wakaf. Dah, minta maaf ni tak ada tujuan saya besar. Noya atau universiti wakaf. Kita tengok keberkatan ni, Masya Allah, sore-sore belajar Pak kita tu, dia belajar atas tanah wakaf. Bangunan wakaf, kursi meja wakaf, segala alat-alat ni wakaf belaka. Kalau boleh orang nak wakaf boleh, kita nak wakaf juga okay? Tapi ya tak ada dalam sunnah suruh wakaf orang. Nah, cuma jadi hamba kepada Allah Taala. Dengan sebab tu barakah dia banyak. Ada Malaysia dulu kita tak buka orang majoriti. Kita negeri minoriti, kita buka untuk majoriti, minoriti. Macam orang Laos, Kemboja, Cina, Vietnam, apa tu? Tak utama dia tu, sebab dia susah. Negeri majoriti macam Malaysia ni dia cukup dah. Tak kena terima dah. Tapi akhir-akhir sekat tak lekat juga. Hari ni ada dalam banyak puluh orang juga lah Malaysia kita belajar tu. Antaranya anak Samahatul Mufti kita ni terakhir apa? Ngaji bahasa Arab. Nah, anak perempuan dia. Nah, tu. Jadi banyaklah anak ketua Yadim kita lah ni buat PhD di Universiti Fatani juga tu. Nah, tu. Misalnya benar-benar seperti itu. Jadi kita ada 4 peringkat BA, panggil pengajian diploma tinggi, kemudian MA, kemudian PhD. Dan ada 3-4 peringkat semua. Siapa nak atas nak boleh. Ada pun masalah transfer tu kita tidak berat pada benda tu. Kita nak tupai diri kita zati dah. Kita dah tak kena pakai Gigi Azhar dah. Nah, tak kena, cukup dengan kita. Kalau nak buat bagaimana penerimaan kerja, saya rasa orang Malaysia tengah jalan dah. Saya pun jumpa baru ni kebetulan Menteri Pelayaran pergi tempat saya, Cik Padah Mazli pergi tempat saya serah pada dia supaya boleh setarafkan dari segi untuk dapat kerja tu. Adapun untuk sambung habis BA Pak kita buat sambung dia MA di mana negeri ya iktiraf belaka.
habis BA tempat di Madinah, buat master tempat kami pun ada banyak. Habis Mesir BA, buat master di tempat kami. Biasa. Sebab UC kami di bawah akta kerajaan. Nah, kalau di Malaysia kena ada SPM dah kita. Tak boleh nak ada sanawi yang tidak diiktiraf oleh kerajaan, tak boleh. Nah, kerana kita di sana kerajaan, di bawah akta kerajaan, kementerian pada pengajian tinggi, lalu tu mesti kena belajar cara ni. Tapi klik sana tu duk orang panggil duk kapong lah sikit. Tak ada bandar macam Perlis macam kita ni duk lah. Jadi kapong sikit, itulah barangkali. Tapi budak-budak dia suka juga kapong sebab dia tempat senyap sunyi molek dekat dengan gunung bukit. Alhamdulillah. Kami ada 3 kampas hari ini, insya-Allah taala. Nah, sebagai maklumat kepada penyoal tadi. Nah, ada pun transfer pelajar-pelajar kerana orang Malaysia dia terlatih belah tu. 3 tahun pergi buat sana. Sebab apa? Dia celuk Azhar. Sebenarnya kita mesti berdikari dah hari ini. Orang Arab mengaji buat kita. Lah ni Universiti Fatah ni 30 negeri dah pergi ngaji. Negeri Arab sendiri pun banyak. Sudannya, Mesirnya, Saudi pun ada. Nah, kotanya banyak hidup belajar. Terutama master dengan PhD. Nah, oleh itu maka siapa nak master PhD ada BA dah pergi tempat kami. Kami nak cuba akak taraf umat. Uji tinggi, jangan jadi kita rendah-rendah. Kerana ini di antara senjata dalam kerja Islam dia panggil. Jazakumullah khair. Cukup ya? Siapa yang tanya lagi? Bahasa dan 4 bahasa ikut. Nak belajar bahasa Thai boleh sana. Nah, bahasa Thai boleh. Nah, bahasa Inggeris. Ada setengah-setengah jabatan bahasa Inggeris 100%. Ada setengah jabatan bahasa Arab 100%. Ada setengah jabatan tu bahasa Melayu 100%. Ada setengah jabatan bahasa Thai 100%. Nak ambil Thai 100% boleh. Nah, boleh. Kalau kuasa lah. Nah, nak ambil Melayu 100% pun ada. Arab 100% pun ada, 2-3 jabatan. Inggeris 2-3 jabatan hak 100%. Serah pada siapa mampu bagaimana. Allahul musta'an. Tolong juru teknik. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Syaitan dia tak suka kita kerja molek. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillah. Alhamdulillah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum. Soalan saya ada cangkut sikit lah. Pertama sekali tadi ada Prof mengatakan kita diganggu oleh was-was syaitan. Syaitan ada dalam badan dan malaikat bersama kita juga. Tapi malaikat di luar. Ibarat kata pengaruh kekuatan syaitan itu dalam. Jadi kita untuk menyingkirkan perbuatan syaitan itu kita terus berzikir dan berselawat. Kita ucapan-ucapan zikir kita tu mungkin syaitan terkeluar pada badan kita. Jadi pengajaran kita berzikir dan kita juga dinasihatkan untuk mengajar untuk semua makmumnya yang kalau di masjid lah, kita untuk makmum yang tidak dapat menghayati zikir-zikir, kita cuba mengajar untuk memahamkan lah. Sehingga kita juga digalakkan bertahlil untuk mengajar orang yang dah untuk yang
nak di habis umur kan. Orang yang nak habis umur pun kita diajar untuk mengajar dia bertahlil. Jadi pengajaran kita, kalau kita mengajar di masjid saja, di masjid kita ajar, lepas tu kita berhenti, makna kata tak sampai lah kot. Bila dia nak habis umur, kita tak ajar lah. Jadi ada ustaz mengatakan bila orang nak habis umur, kita perlu je untuk mengajar dia bertahlil untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana pendapat Ustaz? Sekian, terima kasih. Tak jelas. Akhir apa? Orang nak habis umur ke orang telah habis umur? Nak habis umur kan? Hak habis umur dah. Nak habis umur kita perlu mengajar lagi. Jadi di masjid kita, kalau kita di masjid kita ajak dia berhenti lah. Tapi nak habis umur pun kita nak ajak lagi ya. Sekian, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di antara hadis yang datang mengenai ini iaitu laqinu mautakum bila ilaha illallah. Nalah kamu ajar, laqin itu ajar bahasa royak ya turuk. Talqinkan, talaqqi. Nah, talqinkan orang mati kamu dengan la ilaha illallah. Nah, banyak ulama dia tafsir kata sebelum mati, dekat nak mati tu lah. Malah dah lah saat ni saudara kita tu, waktu dah kita kena bantu dia sebab waktu tu dia sangat kuat syaitan untuk nak berebut. Nah, di antara syaitan dengan malaikat situ tu sangat kuat. Tapi syaitan tu mudah. Malaikat payah sebab apa? Kena ingat. Kena ada kekuatan ingat, kekuatan iman. Adapun syaitan ni dia punya tu kekuatan ingat dia tak erak dah kat mati ni. Nah, lalu tu kena banyak talqin kepada dia. Mengucap kepada dia la ilaha illallah dan sebagainya. Begitulah saya rasa tujuan yang bersoal tadi ya. Wallahu a'lam. Silakan. Saat ni ha. Saat ni mikrofon mana saat ni? Ha tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang bagi Prof, saya tertarik tentang Prof cakap tadi, untuk menggerakkan manusia ni, para imam memainkan peranan penting. Tetapi imam-imam mesti mampu berkhutbah. Itu ayat yang paling saya tersentuh. Kadang-kadang kalau kita pergi mana-mana masjid, banyak yang membaca khutbah, bukan berkhutbah. Jadi saya rasa pihak majlis ataupun jabatan perlu melihat aspek ini supaya kualiti imam boleh mengubah ataupun menggerakkan manusia daripada keadaan yang baik kepada keadaan yang lebih baik. Saya rasa membaca khutbah perlu diubah ataupun transform kepada berkhutbah untuk mengubah manusia ini kepada yang lebih cepat mereka berubah. Saya rasa itu sedikit uraian yang saya perlu daripada Prof. Itu alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Saya itu sebagai pengesyoran, bukan soalan. Nah, baguslah, betul lah. Saya sokonglah pengesyoran tu. Nah, sebabnya imam pada khatib ni, nah, Nabi sendirilah khatib tu sallallahu alaihi wasallam. Nabi diarah oleh Allah bagaimana? Qum fa'anzir. Bangkit dan berilah apa dia suatu penggerak hati dia tu. Anzir ni masalah jiwa. Bukan qum fa'alim, bukan. Nah, sebab itu dia perlu kepada dari hati ke hati.
Jadi kalau kita berkhutbah dari hati ke hati. Tapi kalau kita baca khutbah, goleknya dia tak sampai ke hati. Dia baca nak tengok orang tu, hati dia tak sampai mana. Nah, kadang-kadang baca salah pula dah. Kena ulang baca tu, jadi seolah-olah dia sebagai pembaca khutbah. Daripada akal kepada lidah, tak ada sampai pada hati. Dari hati tak sampai ke hati. Orang pun oleh kerana hati dia tak ada, orang duk kacak dengan hati dia, jeneralah makmum tu. Nah, makmum jenera dengan sebab bukan dari hati kepada hati. Wallahu alam, itulah yang saya ingin. Orang yang duk pengaruh orang ni, dia cakap dengan hati. Dia cakap dengan hati, orang terima dengan hati. Di situ dia akan sampai tujuan daripada khutbah. Dia bukan, dia panggil qiraah dak. Tak supaya semaya baca. Semaya baca pun baca dalam bentuk yang berbentuk khutbah juga, baca dengan hati. Orang yang dengar juga dengan hati, yang ada air solatnya tataharah yang cukup, dan apa dia dalam keadaan bersedia menerima dengan keadaan berdiri dia begini, menerima arahan. Itu lain. Dalam satu suasana dia panggil baca. Baca tu perlu pada tadabbur. Tadabbur pakai guna hati. Nah, naklah kamu tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Waktu ya. Orang dengar tu sama ada tadabbur atau dia tu tertutup pintu hati dia. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi lain function baca imam dengan khutbah imam lain dua tu. Oleh itu maka sama-sama pakai Al-Quran. Sama-sama ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, sama-sama wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah. Nah, dan untuk tetapi hak ni bentuk baca makmum dengar, hak nun berbentuk khutbah yang menggerak jiwa untuk nak menjadi salat yang cukup. Iqamah. Iqamatus salah ni pun bukan makna kata yusallun. Nah, adapun musallin saja tu belum tentu kata dia nak iqamah yang membawa kepada dia sebagai seorang yang benar-benar menjalankan tugas salat. Wallahu a'lam. Cukup. Alhamdulillah. Tak ada pun untuk orang pakat tak ada dah habis. Cukup ilmu hari ini kita dapat menerima sama-sama kita. Saya terima daripada antum terima dari saya. Allah memberkati kerja kita hari ini sebagai amal salih yang ya'ti bi al-amal salih. Nah, dan Allah Taala menerima tanda kita terima hari ini, klik gitu dapat bekerja dan menambah imannya, zadathum imana. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sawis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan